Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, cikgu harap semua anak-anak murid cikgu dalam keadaan yang sihat walafiat di rumah. Kemudian tiada yang stres-stres sebabkan pembelajaran secara PDPR. Okey. Dan yang paling penting cikgu harap kamu dah pun bersedia untuk belajar hari ini. So cikgu hari ini akan sediakan kamu video berkaitan dengan ulang kaji. Kita akan masih lagi masuk dalam ulang kaji berkaitan dengan bab 2 kamu. Okey, bab 2 iaitu pecahan dan pemfaktoran dan pecahan algebra. So hari ini kita akan imbas balik berkaitan ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Okey, sebelum ni waktu tingkatan 1 pun kamu ada belajar berkaitan ungkapan algebra dalam yang melibatkan hukum operasi asas aritmetik. Ingat lagi berkaitan dengan pendarapan berulang kan? Iaitu contoh cikgu ada X kan? X lepas tu kita darabkan dengan X kuasa 2. Di mana X kuasa 2 ni bermaksud pendarapan berulang. Pendarapan berulang bermaksud X kita darabkan dengan X. Macam gitu kan? So kalau kita mau darabkan X darab dengan X kuasa 2, so bermaksud X kita darabkan dengan X darab X. Kan? So itu adalah X kuasa 2 kamu yang ni. So macam mana jawapan dia adalah X kuasa 3 sebab kita ada 3 X. So 1, 2, 3. So 3X. So bermaksud X kita kuasa 3. Macam tu. Kan? So macam mana pula kalau pembahagi? Contoh cikgu ada X kuasa 3, cikgu bahagikan dengan X kuasa 4. Kan yang kita tahu bahagi ni adalah per. X kuasa 3 kita bahagikan dengan X kuasa 4. Kan? Okey. Aplikasikan pendarapan berulang. Di mana X kuasa 3 kita kalikan, kita darabkan X ni sebanyak 3 kali seperti ini. Macam tu. Kemudian X kuasa 4 bermaksud dia berulang, pendarapan berulang sebanyak 4 kali. Okey macam tu. Okey, lepas dah buat macam ni, kita potongkan. Potong satu, potong di bawah. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Potong atas, potong bawah. Ada lagi X tak duduk di atas? Tiada sudah. So, jadi tinggal okey, X darab X ni X kuasa 3 kita potong-potong jadi tinggallah satu kan. Kita satu per ada lebih X dekat bawah. So jadi 1 per X. Macam tu. Okey. So ini dia libatkan pendarapan berulang dan juga melibatkan operasi darab dan darab dan bahagi. Okey, macam mana pula kalau melibatkan tambah? Macam mana pula kalau melibatkan tambah tu? Okey, contoh cikgu ada soalan macam ni yang melibatkan tambah. Ingat balik tambah dan penambahan dan penolakan melibatkan ungkapan algebra. Okey, first kali kita kena samakan penyebut. Okey, samakan penyebut. Penyebut yang mana tu? Penyebut atas ke bawah? Mestilah dia punya di bawah, di mana 4A per 5 kita tambahkan 3Y per 2X. So, dekat bawah ni macam biasalah kita kena samakan penyebut sama seperti 1 per 3 kita tambahkan 2 per 5. Di mana kita kena samakan penyebut 3 darab 5, 1 darab 5, okay, 5 darab 3 darab dengan 3. So sama dah penyebut 5 per dengan 15 kita tambahkan 6 per 15. So penyebut dia di bawah sama baru kita boleh selesaikan. So samalah konsep seperti ini. Di mana kamu kena samakan penyebut. Mana kita nak samakan? So kita kena darablah 2X. Bawah didarabkan 2X, atas pun kena darabkan yang sama. So 2X kita darabkan dengan 5. So ini pun darab 5. Okey, lepas tu kamu darabkanlah 4A darab 2X. Akan dapat 8AX. Bahagi dengan 10X. Tambah 3Y darab 5. So dapat 15Y. Bahagi dengan 2X darab 5. Akan dapat 10X. Dan dapatlah jawapan terakhir iaitu 8AX tambah dengan 15Y
Y kita bahagikan dengan 10X. Macam tu saja. Simple kan untuk tambah. Okey, kali ni cikgu akan gabungkan tambah, tolak, bahagi, darab dalam satu soalan. Dalam satu soalan yang kamu akan ulang kaji kali ni. Contoh macam ni. Macam ni. So, macam mana kita nak selesaikan ni? Okey, di mana dia dah libatkan bahagi dan juga operasi tambah. Okey. Bahagi. Okey, bahagi ni kita boleh tukarkan kepada darab. Bila kita tukarkan darab, 2AB akan turun ke bawah. 3AB tambah 6 akan naik ke atas, bertukar kedudukan. Macam tu. Okey, jadi dia akan jadi seperti ini. 5A kita bahagikan dengan A tambah 2B. Darab 3A tambah 6B. Bahagi dengan 2AB. Macam tu. Okey, next pula kamu boleh selesaikan dah. 5AB dan 2AB kita boleh potong. Di mana A sama dengan A. Dah sama kan? A atas, A bawah. So, kita boleh potong. Okey, next pula adalah yang ni. Yang ni kita boleh aplikasikan menggunakan FSTB. Yang sama kita bahagikan. Maksudnya kita mengkecilkan. So, di mana 3A kita tambahkan dengan 6B. Kan? Kita kecilkan. Buat jadual macam ni. 3A tambah 6B kita boleh kecilkan dengan bahagikan dengan 3. So, 3 bahagi dengan 3A. So, kita akan dapat A. Positif 6B bahagi dengan 3 akan dapat 2B. Macam tu. So, bila mana kita dah keluarkan macam tu, dia akan jadi 5A tambah 2B. Kita darabkan dengan 3 akan duduk luar. Okey. Di dalam adalah yang dekat bawah ni, iaitu A tambah 2B. Kita bahagikan dengan 2B. Macam tu. So, mana yang sama atas bawah kita boleh potong. A tambah 2B sama dengan yang dekat atas ni. So, akan dapatlah jawapan 15 per 2B. Macam tu. Simple kan? Simple je lah ni. Bukan susah. Okay, next pula kalau melibatkan darab. Macam ni. Kalau darab macam mana pula tu? Okay, dia simple sahaja. Okay, kamu kena aplikasikan FSTB sahaja. Okay. Kita tengok yang ni. Okay, yang ni dulu kita boleh gunakan aplikasikan FSTB. Mana 12M kita tolak dengan 18M kuasa 2. Okay. Kita boleh kecilkan dia. Dengan menggunakan 6 lah, kita bahagi dengan 6. Cepat sikit kan? 12 bagi 6. So, akan dapat 2M. Tolak 18 bahagi dengan 6 akan dapat 3M kuasa 2. Macam tu. Kemudian ada lagi yang sama, iaitu M. Dia punya pun boleh ubah M. Sama. So, kita bahagikanlah dengan M. So, akan dapat 2 tolak dengan 3M. Kan? So, dia akan jadi 6M akan duduk di luar, 2 tolak 3M akan duduk dalam kurungan. Okey, next pula. Kita gunakan 4B ni, 4N. Boleh buat lagi. 4N kuasa 2 tolak 16N. Kan? So, kita boleh kecilkan dengan bahagian dengan 4. So, akan dapat N kuasa 2 tolak dengan 4N. Lepas tu kita bahagikan dengan N lagi kan. Sebab ada yang sama. N dua-dua ada sama. So kita kecilkan. Dia akan jadi N tolak 4. So akan jadilah macam ni. 4N. N tolak 4. Lepas tu kita darab dengan N per M. Macam tu. So M dengan M kita boleh potong. N dengan N kita boleh potong. Okey, 6 dengan 4 kita boleh kecilkan. Di mana 6 akan dapat 3, 4 akan jadi 2. Tekan saya kalkulator. Okey, tekan kalkulator. So, dapat 3, 2 tolak 3M bahagi dengan 2N tolak 4. So, dapatlah jawapan dia seperti ini. Simple kan?
Okey, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Dan bila mana kamu dapat soalan seperti ini. Okey, macam biasalah bahagi ni bermaksud dia adalah per, iaitu 2P tambah dengan 4. Kita bahagikan dengan P kuasa 2 tolak 4. Cuba ingat balik berkaitan dengan kembangan. Okey, kembangan yang awal-awal cikgu ada ajar sebelum kita masuk part ni kan. Okey, di mana P kuasa 2 ni tolak 4 kita boleh buat kembangan di mana sekarang ni kuasa 2, ini 4. So kita kena cari apa kuasakan 2 akan dapat 4. Betul? So bila mana kamu jumpa, so 2P tambah 4. Kita bahagikan dengan P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Di mana kalau A kuasa 2 tolak B kuasa 2, dia bermaksud kembar siam. Iaitu A kuasa 2, A tolak dengan B, diharapkan dengan A tambah B. Kembar siam bermaksud satu tolak satu tambah. Okey, jadi kita akan kembangkan dia. Kembangkan dia, dia akan jadi 2P tambah 4, kita bahagikan dengan P kuasa 2. Tak ada kuasa 2, tolak dengan 2. P tambah dengan 2. Macam tu. Okey, next pula yang ni kita boleh gunakan FS PB, iaitu 2P tambah dengan 4. Kita boleh kecilkan. Gunakan 2. So akan dapat P tambah dengan 2. Okey, so akan dapatlah 2 P tambahkan dengan 2, kita bahagikan dengan P tolak 2 dan P tambah 2. Di mana yang sama kita boleh potong-potong atas, potong bawah, akan dapat jawapan 2 P tolak 2. Macam tu. Sangat simple, kan? So, secara kesimpulannya, kamu belajar macam mana kamu melaksanakan gabungan operasi ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan faktoran. Okey, kamu dah pun belajar berkaitan dengan ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Dah pun belajar berkaitan kembangan dan juga belajar dengan penfaktoran. So, cikgu harap kamu faham betul-betul yang ni dan dapat selesaikan apa sahaja soalan yang melibatkan penfaktoran dan pecahan algebra.